Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Panaslah pula. Panaslah tuan, panas. Cuaca tak menentu lah sekarang ni kan. Kejap hujan, kejap panas, kejap hujan, kejap panas kan. Jadi panas sikit lah cuaca. Macam mana tuan-tuan rasa? Panas-panas ke? Panas sikit lah, panas. Dia ingat kita koyak tuan-tuan. Dia ingat kita koyak. Minta maaf lah tuan-tuan I don't buy dia orang punya propaganda. Sorry. Nothing to sorry about sebenarnya. Tak ada benda nak disorikan. Kita hidup di sebuah negara yang pragmatik, kita kata. This is the reality of negara kita. Kita bukan hidup di sebuah negara yang orang boleh mempoliskan apa kita punya hobi, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Itu semua adalah peribadi kita. Kan? Orang boleh nasihat kita, tetapi ujungnya kita pulang pada kita selagi dia tidak melanggar undang-undang. Kan? Tiba-tiba ada seseorang tu datang, oh kau tak boleh buat ni, kau tak boleh buat ni, kau tak boleh buat tu, kau tak boleh cakap macam ni. I mean, who are you? Lepas tu dia yang orang bercakap, oh perlu ada kebebasan media, perlu ada kebebasan ini. Saya percaya satu hari nanti kalau dia orang memerintah, habis kita tuan-tuan. Habis kita. Habis, saya kata. Percayalah. Golongan ni kalau memerintah, PAS ni kalau memerintah, lagi teruk daripada Taliban kot negara ni. Saya boleh claim macam tu. Lagi teruk daripada Taliban negara ni. Oh tapi Is, Kelantan tu tak ada masalah Is. Itu sebab dia baru memerintah negeri. Dia tak belum memerintah negara lagi. Negeri pun kita kata dah jadi macam tu. Kalau negara lagi teruk lah dia buatnya. Kan? Alamak, satu benda saya lupa tadi tuan-tuan. Tahu apa dia? Ini dia. Itu macam gelap je. Sekarang baru terang. Baik, malam ini insyaAllah kita bercerita beberapa perkara. Satunya adalah, saya awal sikit sebab saya ada hal lepas ni. Hadi masih bermimpi ambil alih kerajaan dari UMNO. DAP dan PKR boleh saman Hadi atas tuduhan PKR dan DAP bercanggah dengan Islam dan berbahaya. Zahid Hamidi selamat dibedah. Kenapa ada lantikan politik dalam kerajaan Madin di JLC? Mr. H diambil keterangan pada hari ini. Nampak sudah pertemuan Hamzah dan Zainuddin. Wan Faizal pun dia kata dia disasar sokong PM. Okey, mengkaji apa yang Merdeka Center sebut dan apa yang patut kita lakukan sebagai sebuah kerajaan. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita lihat pada malam ini. Baik. I think terima kasih juga tuan-tuan yang share, yang like, yang subscribe. Kadang-kadang saya tak sempat. Kadang kalau saya celoteh kita tengok dah sejam. Kan? Ada yang suka tengok live saya ni sebab dia guna live untuk tidur. Tak apalah, mungkin suara saya ni suara yang boleh menghiburkan. Tak apalah, baguslah tu. Kan? Kemudian esok dia pergi dengar lagi sekali lah. Right, tak apa, tak ada menjadi masalah. Kan? Masing-masing punya cara, masing-masing punya pilihan. Okay, terima kasih yang share. 24 orang yang share. Tolong kalau boleh kita jadikan 100 share pada malam ini. Baik. PLKN 3.0 tidak dilaksana pada tahun hadapan. Kerajaan tidak akan melaksanakan program PLKN 3.0 pada tahun hadapan. Sebaliknya dijangka hanya bermula seawal 2025. Menteri Pertahanan Muhammad Hassan berkata cadangan PLKN itu masih dalam proses kajian. Kemungkinan PLKN dilaksanakan pada tahun 2024 tak ada, tak dibajetkan dalam 2024 pun katanya. Nak gunakan SK Wataniah untuk PLKN kena naik taraf dulu. Kementerian akan kerjasama dengan pemegang taruh. PLKN dilaksanakan kembali pada tahun 2025 katanya dalam Dewan pada hari ini. Mindef berkata kenyataan pelatih program itu akan dipilih mengikut tahun kelahiran dan garis permulaan kelahiran tertentu bagi pelatih memulakan PLKN 3.0. Sekiranya pelatih yang dipilih tidak dapat menyertai atas sebab yang dibenarkan, mereka boleh memohon penangguhan. Had maksimum untuk penangguhan untuk menjadi pelatih adalah sehingga 35 tahun. Media turut berharap penjelasan ini dapat menyelesaikan kegelisahan orang ramai. Okey. Untuk makluman tuan, jadi sesiapa yang lahir pada tahun 2007, tahun depan dia 18 tahun. So 2007 tahun depan dia 18 tahun, so berkemungkinan 18 tahun apa? Tahun depan dia 17 tahun. 17 tahun. So tahun satu lagi 2025 dia akan jadi 18 tahun. Jadi pada masa itu berkemungkinan di situlah akan bermulanya tahun 2007 itu di mana PLKN akan dimulakan. So mereka yang lahir 2007 ke atas sahaja yang akan menyertai PLKN. Jadi budak-budak
yang umur 30 lebih tahun tu tak payahlah nak berangan kan. Sekarang ni tahun 90 yang lahir tahun 90-an dulu kan. Oh, saya akan masuk PL kan. Tak payah berangan. Kau tak masuk pun jangan risau. Hanya mereka lahir 2007 ke atas saja yang akan orang kata dipilih, diwajibkan. Proses pemilihan kita tak tahu di mana dia katakan gunakan Camp Mindef dan juga Wataniah, tapi di bagaimana apa semua tak tahu, kerana 2024 ni adalah masa untuk nak menaik taraf camp tersebut atas keperluan-keperluan tertentu. Tapi lah, kalau saya dah bagi pilihan tuan-tuan kan, antara pergi dan tak pergi, saya pilih nak pergi. Saya memang seronok benda-benda macam tu. Berapa tempoh saya dengar, saya baca hari tu 45 hari. So saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, adakah semua? Mungkin tak semua. Mungkin akan ada by pilihan, akan dipilih. Tak adalah wajib semua nak kena pergi. Tapi mungkin by pilihan. So yalah, kita tengok macam mana nantilah. Tahun 2025 baru bermula. Bukan 2024 ni 2025 nanti baru bermula pemilihan tersebut, kita kata. Okey. Satu lagi berita yang menarik, sebenarnya tak mengejutkan tapi agak menarik. Akaun Aman Palestin beku didakwa salah guna derma lebih 15 juta ringgit. Sebanyak 41 akaun milik Aman Palestin Berhad dan entiti syarikat lain dibeku. Babit wang bernilai 15 juta maklum SPRM. Pembukuan dana itu berkaitan siasatan terhadap dakwaan Aman Palestin menyalahkan wang sumbangan orang ramai yang telah dijalankan sejak 17 Oktober 2023. Suruhanjaya ini telah membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain dengan jumlah RM15,868 semalam. Sebelum ini, SPRM turut membuat penggeledahan di premis Aman Palestin serta memperolehi dokumen-dokumen berkaitan keuangan dan pengurusan operasi bagi tempoh 5 tahun. Siasatan berkenaan dijalankan bagi mendapat keterangan berhubungan kesalahan di bawah Akta SPRM, AMLA dan juga Kanun Kesiasaan Akta 574. SPRM juga telah merakam beberapa keterangan saksi penting. Beberapa isu melibatkan penyelewengan dana dianggap berjumlah 70 juta yang disalurkan bagi tujuan selain objektif penubuhan syarikat berkenaan. Aman Palestin sebelum ini telah berdepan kesukaran di Perlis apabila Jabatan Hal Ehwal Negeri Perlis menghentikan kutipan di negeri itu sementara menunggu siasatan. Sebelum ini, Mufti Perlis telah memberi amaran supaya berhati-hati dengan penipu yang menunggang nama Palestin. Dia bagaimana tidak menyebut identiti pihak itu secara khusus. Aman Palestin menuntut penjelasan dan bukti bahawa mereka terlibat penipuan dan penyelewengan wang kutipan derma di Perlis. Pihak mana yang telah membuat aduan meminta kami disiasat berkaitan wang kutipan yang telah dikumpulkan. Adakah terdapat sebarang laporan polis, laporan kepada Mufti, Jaib dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mengenai kutipan tersebut, kata Aman Palestin. Aman Palestin ditubuhkan pada 2004. Ia diasaskan oleh bekas Presiden ISMA iaitu Abdul Zaik Abdul Rahman dan juga menjadi Presiden Aman Palestin sehingga 2018. Dan Abdul Zaik perkara tersebut. Okey. Alright. Komen saya. Okey, pertama sekali saya nak ceritalah. Saya kenal Abdullah Zaik, Ustaz Abdullah Zaik tu. Saya kenal orang di dalam Aman Palestin. Saya kenal mereka yang ada menjadi orang penting di dalam syarikat-syarikat tersebut. Cuma secara personalnya, kalau ditanya saya tak akan ulas panjang-panjang, tapi secara personalnya, kalau ditanya ke mana saya memberikan derma saya boleh katakan saya tak beri kepada Aman Palestin. Okay, saya tak beri kepada Aman Palestin. Now, kenapa tak beri pada Aman Palestin? Adakah Aman Palestin ni buat onar? Tak, saya macam ni lah tuan-tuan. Saya tak bagi kepada Aman Palestin. Saya kenal orangnya tapi saya tak bagi pada Aman Palestin. Kalau saya nak derma kepada Palestin ataupun kepada kepada bantuan-bantuan ini, saya akan pergi ke website ini, MyCare. Kan, di website mycare.org. MyCare ni adalah satu organisasi yang saya boleh percayai, yang saya yakini dan saya tahu mereka diaudit secara proper audit pada setiap tahun. Ataupun kalau tidak, pergilah ke agensi kerajaan yang memberi derma kepada Palestin. Itu saya boleh kata. Now, adakah sebab Aman Palestin ni tak boleh dipercayai? Bukan, saya tak kata macam tu. Cuma saya kata yang itulah tadi. So kalau tuan-tuan nak buat pilihan, bagi saya pilih MyCare lah. So setelah sekian lama saya tak pernah to be honest derma pada Aman Palestin pun, saya tak kata dia bersalah, tapi somehow gut saya membenarkan apa yang
yang berlaku dan mereka telah disiasat di bawah SPRM dan AMLA. Dan sekarang ini aset mereka telah dibekukan. Adakah mereka telah bersalah? Belum. Sehingga dibuktikan di mahkamah nanti bersalah, barulah dikira bersalah. Buat masa ni, kita anggap mereka tidak bersalah je lah. Anggap begitu saja. Dan siasatan masih dilakukan secara meluas. Tapi daripada dulu, walaupun saya kenal pengasas dia, saya kenal orang-orang di dalamnya, saya personally tak nak bagi. Saya tak bagi kepada mereka. Saya bagi kepada antara lainnya adalah MyCare. Itu je saya boleh cakap. Lebih daripada itu saya tak nak komen lah. Hujungnya yang dalam tu pun bukan orang lain. Kawan-kawan saya juga. Orang yang saya kenal lah. Kata kawan rapat tu tidak. Tapi orang yang saya kenal. Okay, orang yang saya kenal. Baik. Ni satu cerita artikel yang menarik oleh Andrew Ong. Berkenaan dengan setahun selepas kerajaan Madani. Dan saya nak komen tentang Andrew Ong. Anwar Ibrahim, bagaimana Madani alih-agihkan ghanimah? Anwar Ibrahim telah lama berkempen untuk perubahan sebelum menjadi Perdana Menteri lagi. Namun ada perkara yang tidak bersedia untuk melaksanakan perubahan terlalu drastik. Pelantikan politik dalam JLC dan agensi berkaitan kerajaan. Pakatan Harapan tidak berjanji untuk mengubah amalan itu dalam Manifesto 2022 walaupun berjanji membuat demikian dalam Manifesto 2018 ketika di bawah pimpinan Dr. Mahathir. Daripada 442 jabatan kerajaan, agensi dan JLC ini tersenarai di bawah Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan, ahli politik daripada gabungan pemerintahan umum memegang sekurang-kurangnya 61 jawatan lembaga pengarah. Artikel ini akan meneliti pelantikan yang tidak dipegang oleh Menteri Kabinet atau Ketua Menteri atau Menteri Besar kerana setengah entiti memerlukan mereka mempengerusikan lembaga itu. Maklumat mengenai pelantikan ahli lembaga pengarah diperoleh dari sumber terbuka 22 November dan secara tidak sengaja boleh mencicirkan pelantikan rasmi yang tidak diumum. Pada 2020, pelantikan Muhyiddin Yassin menyaksikan sekurang-kurang 29 ahli parlimen menyokong kerajaan mengambil jawatan JLC atau lembaga pengarah. Ini setelah dakwaan scheme of things yang direka untuk menggalakkan kesetiaan di kalangan ahli parlimen. Okey. Sebaliknya, pentadbiran Anwar mempunyai sekurang-kurangnya 19 ahli parlimen parti pemerintah yang mendapat jawatan dalam lembaga pengarah. Anehnya, bahagian terbesar pelantikan menjadi milik UMNO, diikuti PKR dan Amanah 12, 17 dan 15. Pelantikan ini tidak termasuk jawatan JLC atau jawatan agensi yang dipegang oleh Menteri Kabinet. UMNO terlalu banyak diwakili kerana bahagian mereka daripada 61 jawatan bersamaan 27.8% walaupun hanya menumbang 17% kerusi di Parlimen. Semua pelantikan daripada UMNO melibatkan sekutu, ahli Parlimen Parti Sulong dan sebagainya. Saya tak baca detail Pelantikan Sabri pada Jun melanggar Manifesto 2018 PH. Dalam manifesto tersebut terdapat bab berkaitan komitmen terhadap peneroka Felda yang menjanjikan anggota lembaga pengarahnya bukan daripada golongan parti politik. Sistem pentadbiran Felda akan dirombak agar suara peneroka dapat didengar secara rasmi. Manifesto 2022 bagaimanapun tidak menyentuh berkaitan Felda. Baik. The rest baik, saya ulas beginilah untuk makluman Andrew dan juga yang lain. To be fair, pertama sekali, artikel itu sendiri pun menyebut bahawa tidak ada manifesto di dalam Pakatan Harapan 2022 menyentuh dalam pilihan raya yang lepas, menyentuh mengenai persoalan tidak akan memberikan jawatan kepada ahli politik di dalam JLC. Manifesto itu berlaku pada 2018. Nah, bila kita bercerita soal manifesto, sebagaimana juga orang bertanya, bagaimana harga minyak turun RM1.50? Itu manifesto tahun 2008. Now, how far back should we go untuk kita nak tagih promise? How far back should we go? Now, tuan-tuan, sebagaimana dalam kontrak, apabila kita menawarkan sesuatu dalam satu tempoh masa, adakah, soalan pertama kita, adakah manifesto itu, bila kita keluarkan manifesto, dia adalah manifesto untuk selama-lamanya? Itu soalan kita yang pertama. Adakah bila kita keluarkan satu manifesto, katakan manifesto tahun 1997, 1999, 2004, 2008, 2013, adakah manifesto itu semua kita patut kumpul dan jadikan satu manifesto yang mana kita boleh laksanakan selama-lamanya? Saya bukan macam Mahathir kata manifesto bukan kitab suci, which is true. Manifesto memang bukan kitab suci. Tetapi bukan bermakna manifesto tidak wajib dilaksanakan. Saya jawab yang itu dulu. Adakah manifesto wajib dilaksanakan? Dia bukan kontrak. Dia adalah satu apa orang kata janji, bukanlah janji tapi satu manifesto, satu yang kita manifest kalau kita berkuasa. Bukan janji yang boleh yang kalau dalam kontrak kita boleh bind by kontrak pun bukan. Tetapi kita kena faham juga manifesto itu ada tempoh masa. Satu manifesto bila dikeluarkan tempoh masanya adalah 5 tahun sewaktu memerintah. So manifesto itu dia ada kontrak masa dan dia ada kontrak dilaksanakan.
So, contohnya, bila 2018, contoh, kita ambil 2008 dan 2013, bila Pakatan Rakyat pada waktu itu menawarkan satu-satu manifesto. Dia menawarkan satu-satu manifesto. Manifesto itu untuk sampai bila? Dan untuk apa? Manifesto itu ditawarkan kalau sekiranya kami menang. So, klausa dia kalau sekiranya kami menang. Maka kami menawarkan manifesto 2013 ini untuk pada tempoh kami menang pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2018. Tempoh tersebut. Nah, persoalan dia, bolehkah 2013 Pakatan Rakyat pada waktu itu tak menang. So, bila mereka tak menang, boleh tak kita menuntut manifesto tersebut pada tahun ataupun pada pilihan raya yang seterusnya apabila mereka menang? So, jawapan mudahnya tak boleh. Mana-mana kontrak pun kalau kita faham, kalau kita kata tempohnya adalah untuk ini dan untuk waktu ini, kita tak boleh tuntut manifesto itu setelah itu. Kalau nak tuntut, bagi mereka menang. Sebenarnya saya faham kalau mereka nak menuntut ni bukan orang yang sokong Pakatan Harapan pun. Mereka cuma nak gali. Saya bagi contoh, tuan-tuan. PAS pernah bermanifesto mengatakan akan menghapuskan PTPTN. PAS pernah manifesto akan menurunkan harga minyak kalau mereka memerintah. Kedua-duanya tidak berlaku pada tahun 2020 sewaktu mereka memerintah. Dan alasan mereka sama, iaitu kami tidak berkuasa dan itu bukan manifesto kami. Which is true. Kita terima. Jadi, balik kepada cerita 2022. Bila Andrew tadi menulis, dia kata itu manifesto 2018. Manifesto 2018 adalah untuk pilihan raya 2018. Di mana pada masa itu gabungan kita adalah antara lain dengan Bersatu. Kita bergabung dengan Bersatu. So, itu adalah Kerajaan Pakatan Harapan 2018 untuk manifesto 2018 sekiranya mereka berkuasa. Namun, tak boleh tunaikan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kerajaan tumbang. Okay. Bila masuk 2022, kita datang dengan manifesto baru untuk tahun baru 2022. Nah, persoalan lagi. Pertama, tak ada pun menyebut JLC, tidak ada lantikan dan sebagainya. Tidak ada. Jadi, tidak bolehlah kita nak tuntut manifesto 2018. Dan yang kedua, 2022, Kerajaan Pakatan Harapan tak menang. Ini adalah kerajaan gabungan. So, bila ada orang kata, sedangkan kamu menyebut di dalam manifesto kamu, kita kata manifesto ini untuk Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Ini kerajaan mana ini? Ini semua alasan kamu saja. Alasan kami, kalau kamu saman di dalam mahkamah, boleh tak kamu menang? Soalan saya, kalau kamu saman manifesto itu dalam mahkamah, katalah manifesto itu binding dan promise. Kamu saman. Boleh tak kamu menang? Jawapannya tak boleh. Sebab kerajaan ini bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan ini kerajaan madani. Gabungan di antara Pakatan Harapan dan juga parti-parti lain untuk membentuk satu kerajaan. So, dia bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Dia memang diketuai atau bukan diketuai tetapi di-lead by. Ialah diketuai oleh Pakatan Harapan. Tetapi dia bukan 100% Kerajaan Pakatan Harapan. So, kalau kita nak manifesto yang seterusnya pada PRU ke-16 nanti, kita tunggu dan menangkanlah Pakatan Harapan pada waktu itu. So, pada waktu itu, kalau mereka menang secara tuntas bagaimana 2018, manifesto tersebut adalah sesuatu yang kita boleh tuntut ke atas mereka. Nah, tuan-tuan, dalam pada kita nak kata kamu tidak adil, kamu adil ke? Saya tanya. Dalam kamu menuduh kita ni, kamu tidak adil, ini manifesto kamu. Soalan saya, adakah kamu adil? Pertama, kamu tak undi kami pun. Okey, katalah kamu mengundi sekalipun. Nah, adakah kamu adil dengan manifesto tersebut sedangkan kamu tidak memenangkan Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan secara single party? Tidak ada parti yang jadi single party dalam kerajaan ini. Even Pakatan Harapan. Salahnya pada siapa? Pada Pakatan Harapan atau pada rakyat yang kononnya menuntut tetapi tak nak memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan? Simple. So, berbalik kepada, itu saya kata, ini bukan saya cakap. Ini adalah satu tulisan PhD, salah seorang kawan saya daripada Jerman. Dia kata, apabila pengundi itu keluar mengundi, dalam mengundi satu-satu parti, apabila parti yang dia undi itu, setelah mereka menang kerajaan, salah dalam membuat polisi dan sebagainya, adakah itu salah parti atau adakah itu salah pengundi? So, konklusi PhD dia kata itu salah pengundi. Kenapa? Sebab kalau kita salahkan parti, dan sepatutnya kita tidak ada pilihan raya di mana pengundi mengundi. Itu memberi kuasa kepada pengundi. Nah, kalau kita faham makna ini, jadi kita memberi kuasa kita sebagai pengundi, the next pilihan raya, kita jangan pilih dia lagi.
Kita pilih orang lain. Jadi itulah yang akan melahirkan pengundi yang cerdik. Kita berpegang bukan kepada apa parti kita. Parti kita buat salah pun kita tetap sokong. Parti kita buat betul memang kita kena sokong lah. Sepatutnya kita kena lihat dalam kadar tersebut. Salah, kita kata salah. Betul, kita kata betul. Dan kalau salah, next pilihan raya untuk pengundi, macam untuk kami ahli parti ni lain lah. Tapi untuk pengundi, oh yang ni dah dia tak buat macam ni, so next pilihan raya kami takkan undi dia. So itulah sebenarnya yang kena ada pada mentaliti pengundi. Tak kisah anda tua ke anda muda, pada mentaliti pengundi, kalau itu ada dalam mentaliti kita dan kita faham bahawa sebenarnya yang turun mengundi dan memilih pilihan raya itu, yang memilih pengundi itu bukannya, memilih ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri itu, bukan dia yang akan, dia akan menentukan polisi, tetapi yang salahnya bukan setakat dia. Accountability, kesalahan untuk kita memilih itu juga pada kita. Pada kita yang memilih. So, kalau sekiranya tidak berlaku demikian, pengundi juga kena bertanggungjawab. Supaya kita ada rasa responsibility. Bila kita membuat pilihan di petak, di kotak undi nanti, kita ada rasa conscious, kita ada rasa kesedaran. Kalau aku salah pilih, maka ini akibat-akibatnya. Benda tersebut kita kena sedar dan kena tahu. Setuju atau tidak dengan saya, terpulang. Dan inilah yang kita kena faham dalam amalan demokrasi di negara kita dan juga di dunia, bahawa pilihan untuk pilihan raya itu di tangan kita. Habis kat situ. Zahid selesai dibedah, kini masih berehat. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid berkata, kini dia berada dalam tempoh rehat seperti dinasihatkan oleh doktor sebelum kembali bertugas. Dia juga Menteri Kemajuan Desa Wilayah memaklumkan perkembangan itu melalui hantaran Facebook. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Seperti yang saya katakan doktor, saya tubuh dalam berehat untuk kembali bertugas. Terima kasih kepada semua yang mendoakan dan memberi sokongan. Dia juga melampirkan gambar yang sedang tersenyum. Bagaimanapun, beliau tidak mengulas lanjut mengenai jenis pembedahan yang dilaluinya. Now, dalam Malaysia Today, Raja Petra menyatakan bahawa Ahmad Zahid hanya ada 6 bulan untuk hidup. Dan dikatakan dia ada cancer post-trade. Ini menurut dakwaan di dalam portal Malaysia Today oleh Raja Petra. Now, yang pertama sekali, penyakit orang, individu adalah satu di bawah yang terlindung di bawah PDPA, Personal Data Protection Act. Mendedahkan penyakit tersebut boleh mendedahkan seseorang itu kepada PDPA dan dia boleh didakwa. Sebab medical record adalah private. Kalau benda itu benar, saya tak kata benda itu benar, kalau benda itu benar. Apatah lagi bila kita kata dia ada 6 bulan lagi nak hidup. Allah, janganlah cakap macam tu. Kita doa yang baik-baik je lah. Tak kisahlah, even katalah Haji Hadi masuk hospital sekalipun, kita doa yang baik-baik je. Kenapa kita nak sampai ke peringkat itu untuk kita nak kata, tak lama lagi ni, tak lama lagi akan ada presiden baru. Itu biar mereka, affairs itu mereka tentukan. Kita doakan yang baik-baik. Tak, tuan-tuan, kita berbeza politik lah. Tapi bila bab macam ni, kita doa yang baik-baik je lah. Hujungnya, tuan-tuan, hujungnya politik kita ni ke mana? Dia pun orang Islam, kita pun orang Islam. Betul? Dia orang Islam, kita orang Islam. Sebagai orang Islam, paling kurang kalau politik kita berbeza, parti kita berbeza, paling kurang dia Islam, kita Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam ni semua bersaudara. Innamal, sesungguhnya, mu'minu, orang mukmin ini semua bersaudara. Kita ni semua bersaudara. Mungkin kita berbeza pendapat daripada politik kita, daripada bola yang kita sokong, daripada negeri yang kita datang. It doesn't matter lah. Tetapi bila bab kita menyebut benda-benda macam ni, persahabatan kita, persaudaraan kita, kita sebagai umat Islam, kita doakan yang baik-baik saja. Kita doakan yang baik-baik saja. Tetapi apa yang keluar pada mulut-mulut dia orang ni, itulah dia. Bila Hadi masuk hospital dulu, tak adalah kita buat benda yang jahat-jahat, tuan-tuan. Tak ada kita cerita benda yang jahat, betul tak? Okay. Right. Mr. H. Polis ambil keterangan Mr. H. Alamak. Polis mengesahkan individu yang dikenali sebagai Mr. H berkait dengan siasatan video perbuatan mirip bekas JKOM, Ketua Pengadilan JKOM, selesai diambil pada hari ini. Tanpa mendedahkan masa dan tempat Mr. H dipanggil, Ketua Polis Negara Tan Sri Razudin Husin berkata, individu berkenaan hadir sejak pagi tadi. Selain itu, dia juga meminta penolong pegawai JKOM Abdul Wahab digesa tampil membantu siasatan.
Razudin berkata demikian setelah ditemui pemberita di Majlis Pengiktirafan Tolak Rasuah dan Pelancaran Peraturan 3C sempena bulan Integriti 2020. Nah, pertama sekali, berita ini membenarkan dakwaan kami bahawa Mr. H itu wujud. Ada yang kata Mr. H ni conspiracy theory, Mr. H ni cuba nak menyembunyikan. Tak, tuan-tuan, saya nak cerita. Mr. H itu wujud. Siapa Mr. H? Jangan tanya saya lah. Faham? Saya jangan tanya saya lah siapa Mr. H tu. Siapa-siapa yang tuan rasa tuan-tuan itulah Mr. H, terpulanglah tuan-tuan. Tuan-tuan dah rasa tuan-tuan nak kata itulah Mr. H, terpulanglah pada tuan-tuan. Itu saja. Tak ada orang kata apa, kita tak boleh nak halang. Tetapi poinnya dia ke sini, dia wujud, konspirasi itu wujud, perbuatan itu wujud. So, apa yang berlaku seterusnya kita letakkan pada pihak polis. Sekarang ini tempoh tu dah habis dan saya kata Mr. H telah pun diserahkan kepada pihak polis. Maksudnya dia punya siasatan itu telah berlaku dan setakat inilah. So, setakat ini kita lepaskan kepada pihak polis dan pihak polis lah yang akan menentukan seterusnya bagaimana. Alright? Baik. Okey, sekarang kita masuk politik. Menarik ni tuan-tuan. Hadi, orang muda sokong PN, tinggal orang tua tak reti bahasa. Orang tua tak reti bahasa. Presiden PAS Abdul Hadi menegaskan betapa PN berjaya mendapat sokongan golongan pemuda pada PRU ke-15 dan PRU. Alhamdulillah PRU 15 dan PRN baru ni gelombang orang muda berlaku. Orang muda 21-40 tahun sokong kita. Majoriti sokong kita belaka. Yang tinggal orang tua-tua yang tak reti bahasa. Yang tua 60-70 yang berkarat hijau ni tak payah kira lah. Apabila kita ajak undi, dia kata zaman Jepun dahulu susah. Lo ni sekarang dah senang. Boleh ke laut. Boleh sembahyang, orang tak ganggu. Dia kira begitu saja. Pertama sekali, yang umur 60-70 rasanya tak jumpa. Zaman perang Jepun, jumpalah sekejap. Tapi masa tu dia orang kecil. Bapak saya tahir tahun 52. Kita Melaka 57. So 52-57 masa kita merdeka tu dia dah baru umur 7 tahun. So dia ingat-ingat lupa lah. So apa yang 90 tu betul lah kan? 90 tu betul. Apa yang dia meripik ni aku pun tak tahu. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu bahawa sebenarnya kenyataan yang dinyatakan tersebut tadi tu alamak, berkenaan dengan hadiah dalam ceramah beliau di Kemaman berkenaan dengan ceramah beliau di Kemaman mengenai perkara tersebut, dia ada juga menyentuh persoalan tentang PKR dan juga DAP. Dia kata yang orang tua yang banyak yang orang muda yang banyak mengundi, orang tua ni memang dia kata tak boleh begitu atau begini sebagainya. Now, bagi saya ini pada peringkat awal memang betul. Kita tak menafikan data dan juga dakwaan tersebut. Pada peringkat awal memang betul. Tetapi untuk mengatakan bahawa itulah sebenarnya hakikatnya bahawa sekarang ini akan berlaku sebegitu selama-lamanya tidak benar. Nah, daripada segi sokongan kita kena faham, daripada segi sokongan sekalipun sokongan kepada Perikatan Nasional itu sebenarnya kalaupun benar dakwaan bahawa dia besar tinggi, itu bukan menjadi penentu kepada kemenangan mereka. Kita kena faham satu perkara. Baik, sebelum saya jawabkan satu perkara tu. Dia itu berlaku antara lain kenapa perkara tersebut berlaku. Okey. Daripada tahun 2020 sehingga tahun 2023 sewaktu pilihan raya 2022, 2 tahun tersebut kerajaan telah spend jatuh jumlah yang banyak kepada social media. Kerajaan pada waktu itulah, Kerajaan Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional termasuk PAS, spend a lot on social media. Nah, kalau kita faham benda ini, kita kena faham bahawa sebenarnya sokongan itu bukan kerana mereka menyokong Perikatan Nasional. Bukan kerana mereka menyokong PAS. Tetapi kerana penguasaan social media itu berjaya mempengaruhi mereka. So, daripada segi sentimen itu, mereka berjaya kerana penggunaan dana dalam mempromosikan video mereka. Antara lain, kita pernah dedahkan dahulu, satu video PAS di Meta sahaja, they spend around 20,000 just untuk promote video tersebut. RM20,000 satu video. Sebab itu kalau kita tengok bersatu spend 7 million 7 juta ke 9 juta hanya untuk promosi saja pada tahun 2021 saja. Kita tak cerita 2022. Kita tak cerita 2020. And that is why they were so confident
Mereka sangat yakin mereka boleh menang PRU yang lepas dengan lebih kurang 115 ke atas kerusi. Tetapi mereka gagal di negeri seperti Selangor. And even masa ketiadaan mereka jadi kerajaan, they spend a lot, ratusan ribu di Selangor alone pada PRN yang lalu. And that's why dia sangat confident untuk menang. And that's why dia menang beberapa kerusi. Now, itu okay lah, maksudnya mereka berjaya. Tak, mereka berjaya mempengaruhi secara social media, secara pendapat. Tetapi benda itu short term. Dia berjaya memanipulasikan minda dia dalam satu short term. Tetapi dia tidak berjaya membina jiwa yang benar-benar faham. That is why even katakanlah Pakatan Harapan tak berbelanja sebanyak itu pun. In fact, saya boleh jamin tak ada belanja banyak pun. Adalah mungkin a few thousand berbelanja. Saya boleh kata PH masa itu belanja tak sampai pun 50,000 pun untuk social media punya iklan. Tak sampailah. Less than that. Pun dia dapat 80 lebih kerusi. Kenapa? Sebab pembentukan pemikiran itu datang daripada awal, bukan masa nak pilihan raya. And because of that, saya tertarik antara lain perkara yang dimainkan. Kedua adalah isu yang dimainkan. Now, kita kena faham kenapa golongan sebenarnya disebut 40, bukan 40, 35 ke bawah. 35 ke atas daripada segi sokongannya sebenarnya sudah beralih banyak daripada Perikatan Nasional kepada tak mengundi, tak tahu ataupun tidak akan mengundi Perikatan Nasional. Di kawasan selain daripada 4 negeri yang mereka menang. Even di kawasan yang mereka menang. Kenapa? Sebab golongan yang atas ni mereka faham agama, mereka faham bangsa. Golongan 35 ke bawah ni still gullible. Mereka tak faham. Mereka percaya bahawa apa yang dibawa itu, betul lah kot. Bangsa dan agama dua perkara yang paling mudah nak jual. Saya bagi contoh video ini tuan-tuan. Kita boleh tengok sendiri. Ini ucapan Hadi di Kemaman. Dengan PKR bahasa tak apa. DAP ni satu parti yang terang-terang bercanggah dengan Islam. Perlembagaan dia menegakkan sekularisme. Tak ada agama tak ada kuasa. Ini sekularisme. Malaysia macam Singapura, tak ada rupa bangsa, nak hapuskan kebangsaan. Ini DAP. PKR pula liberal pragmatisme, parti yang tidak ada dasar, macam lalang ikut angin siut. Ini PKR, parti yang tak ada dasar, bercampur macam-macam. Keadaan yang sangat berbahaya. Pilihan raya ni bukan untuk Kemaman je. Nama Pilihan Raya Kemaman sebenarnya besar untuk Malaysia seluruhnya, untuk menambah, mempertahankan kursi orang Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional. Yang kita sedang memujuk lagi UMNO, kerana UMNO bukan semua menyokong PH, sedang memujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Okay. Yang awal tadi tu dia ada sebut sebenarnya. Dia kata, dan ini adalah berbahaya. Okay. Pertama, dakwaan tentang DAP adalah bercanggah dengan Islam. Dia kata sekular. Yang pertama sekali saya kata, di dalam Islam sebenarnya Islam sekular, dalam Islam tidak ada istilah sekular. Dan sekular tidak akan boleh mengatasi Islam. Sekular ini sebenarnya asal dia adalah satu fahaman yang bertentangan dengan Kristian. Kan? Sebab itu dalam salah satu pegangan dalam sekular adalah Kaisar untuk Kaisar dan juga Tuhan untuk Tuhan. Ada satu verse yang dia orang quote. Dia sebenarnya ajaran yang di mana dia bertembung dengan agama Kristian, tetapi tidak dengan Islam. Saya pernah borak dengan Dr. Mazli kan. Dia tulis buku sekularisme dan sebagainya. So saya buat satu notion. Saya kata, Doktor, saya nak bagi tahu sebenarnya sekular, maksudnya Islam tidak ada istilah penentangan dengan sekular. Maksudnya saya bukan kata Islam itu sekular. Saya bukan kata sekular itu akan menentang Islam. Tak. Sekular tak boleh pun menentang Islam. Dia kata kenapa? Ini panjang perbahasan tapi saya pendekkan. Dia macam ni. Di dalam Islam ada satu usul. Usul dia begini. Semua perkara adalah boleh melainkan ada nas yang menegahnya. Semua perkara adalah boleh melainkan ada nas yang menegahnya.
Now, bila kita bercerita tentang sekularisme antara lain adalah dia mengatakan yang mana hukum Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Maksudnya ibadah within the four walls of church, dia kata. Yang mana selain daripada itu undang-undang dan sebagainya itu adalah berkenaan dengan negara. It is true untuk agama Kristian. Kerana kita kena faham, minta maaf kepada penganut agama Kristian, kita kena faham agama Kristian dia very strict, terutama bila bab ibadah dia ada very pengkhususan ibadah. Tetapi selain daripada ibadah, dia tidak ada kod. Dia tidak ada kod berkenaan dengan selain daripada ibadah. Dia ada ibadah dia yang khusus dalam Bible dia, cara semayang dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu, dia tidak ada kod. Dia tidak ada usul fiqh kepada selain daripada ibadah dia. Cuma berlaku Renaissance dan sebagainya, itu ada satu cerita lain lah. Sewaktu zaman pada waktu itu. Nah, di dalam Islam, kita ada yang ibadah khusus kita ada selain daripada ibadah khusus. Selain daripada ibadah khusus, kita kata selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka itulah bertepatan dengan Islam. Nah, bila sekularisme datang, dia nak implement dengan satu-satu perkara. Dia kata Islam tidak boleh campur tangan. Kita tak perlu tulis perkataan Islam. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan Islam, itu dibolehkan. Nah, kalau kita kata bahawa negara ini adalah negara sekular, ataupun DAP katalah negara sekular. Kita ambil DAP lah, kita ambil UK. Memang dia sah-sah mengatakan dia adalah negara sekular. Saya nak tanya, ada tak perbankan Islam di UK? Jawapan mudahnya ada. Malah antara perbankan Islam terbesar di dunia berada di sebuah negara yang sekular paling besar di dunia, Germany. So, bagaimana sebuah perbankan Islam ada di sebuah negara sekular yang paling besar? Sebab itu saya kata tadi, Islam itu sendiri, dia tak melihat kepada sekular itu sebagai satu ancaman. Sebab sistem sekular, sistem Islam, suatu sistem yang sebenarnya, dia bukan, saya kata compatible, tetapi dia tak boleh nak serap, nak hapuskan, nak hancurkan Islam. Sebab Islam ada satu prinsip. Semua perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegahnya. So, sekular tak boleh nak asingkan. Saya ambil contoh, makanan halal. Adakah halal melarang, adalah sekular? Adakah sekular menghalang halal? Adakah sekular menghalang halal? Adakah sekular menghalal kepada halal? Tak. Kita tengok Amerika. Antara slaughterhouse terbesar di dunia, di US, saya tak ingat nama dia, halal. Antara slaughterhouse yang terbaik halal di dunia, di Australia. Itu saya maksudkan, sekular dan apa saja sistem tidak boleh menghalang Islam kerana prinsip dia sangat unik. Apa sahaja dipanggil asimilasi, apa saja perkara yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bertepatan dengan Islam. So, bila dia sebut tadi tentang sekularisme dan sebagainya, dia seolah-olah bercerita soal air dan api. Soal minyak dan air. Seperti minyak dan air. Seolah-olah begitu. Padahal Islam tidak sedemikian. Islam tidak sedemikian. Islam bukan black and white sahaja yang 50-50, tak. Sebab itu saya kata pemahaman dia tentang Islam, pemahaman Tuan Guru Haji Hadi tentang Islam, bagi saya banyak kesilapan dan banyak fault. Saya bukan kata dia tak Islam, tak. Saya bukan mempertikaikan akidah beliau. Saya mempertikaikan kefahaman fik beliau. Fik waqi', fik reality dan juga fik siasah, fik politik dia. Saya mempertikaikan. Saya tak nampak beliau adalah seorang yang faqih di dalam fik waqi' dan juga fik politik, fik siasah. Dia mungkin mahir dalam sirah umpamanya. Dan juga saya tidak mempertikaikan akidah. Jangan salah faham pula. Kita bukan orang PAS nak menghukum. Tak. Cuma saya mempertikaikan pandangan dia daripada segi politik dan juga cara fiqh secara realiti dia. Dia tak nampak perkara itu. Dan juga saya banyak mempertikaikan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan sekularisme. Mungkinlah satu hari nanti saya akan tulis buku berkenaan dengan sekularisme dan bagaimana sebenarnya Islam ni dan sekularisme tidak mengancam Islam pun. Sekularisme tidak dapat dia tak boleh, dia tak dapat pun nak mengancam Islam, because the way Islam operates, dia operate dalam satu konsep yang bersifat rahmat kepada manusia. Tak kisah apa sistem, whether komunis ke, whether anda sekular ke, whether anda kapitalis ke, whether anda demokratik ke, apa ke, konservatif ke, liberal ke, Islam akan sentiasa dapat menelusuri, masuk dan hidup di dalam mana-mana sistem yang dicipta oleh manusia.
Malah Islam akan improvekan lagi sistem tersebut. Kerana generiknya Islam ini. Islam ini bukan satu benda yang mati, yang statik. Dia bersifat fleksibel. Fleksibelnya dia umpama air, tuan-tuan. Wherever you put, dia boleh adapt dalam suasana tersebut tanpa dia hilang core dia, asas dia. Ni kalau saya buat course ni, saya ada satu course yang khas nak menyentuh soal ini. Mungkin kita boleh buat benda lain. Tetapi yang saya tertarik, dia kata tadi dua perkara. Hadi Awang sebut tadi. Yang pertama, bila dia kata kita akan nak menarik lagi orang UMNO. Ada orang UMNO tak setuju dengan Pakatan Harapan. Dalam pada dia kata dia nak tarik tu, ada 4 orang dah lompat daripada Bersatu. Saya kata ada orang daripada PAS, tetapi dia berjaya halang. Sebenarnya tuan-tuan, daripada UMNO dah tak ada dah nampak harapan nak pergi pindah kepada Bersatu dah. Tak ada. Kepada Perikatan Nasional dah tak ada. Beberapa orang yang nak lompat itu akhirnya kalau mereka nak lompat dan menyatakan sokongan, bukan setakat apa, mereka dah tak ada apa. Okey, tuan-tuan rasa mereka nak hilang ke peruntukan yang diberikan kepada kerajaan 1.4 juta? Saya tahun lepas lah, tahun ni saya tak tahu lah kan. Tahun akan datang ni. Tuan rasa mereka nak hilang? Nak bersama dengan pembangkang atas dasar itu? Tidak. Jadi daripada situ jumlah yang disebutkan itu hanyalah retorik beliau di dalam kempen kepaman di hadapan pengikut beliau. Itu saja. Dan kedua, bila dia kata ini untuk rakyat Malaysia, betul. Kemaman adalah untuk rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana kalau rakyat Malaysia, terutama orang Kemaman, nak berubah, kalau PAS kalah di Kemaman, dia satu signal yang sangat besar bahawa sokongan yang selama ini ada kepada PAS telah mula berubah secara drastik. Tapi kalau PAS menang tak ada apalah. Biasa je. Saya dah kata. Kalau PAS menang, tak ada masalah. Tapi kalau PAS kalah, pernah kita tanya soalan ni tak? Dan yang kedua tadi, bila dia menuduh sebagai DAP itu anti-Islam. Saya rasa DAP dah boleh saman dah ni. Termasuk PKR dah boleh saman dah. Saya rasa daripada video itu sendiri, PKR sebenarnya dan juga DAP boleh saman apa orang kata Haji Hadi dah. Boleh saman Haji Hadi. Now, sebelum kita pergi ke cerita Bersatu berpecah, saya nak baca survey. Yalah, tapi saya rasa macam unfair, panjang kalau kita nak cerita survey, tapi kita cerita secara umum dahulu lah kan. Now, ini adalah survey yang dilakukan oleh Merdeka Center, dan Merdeka Center nampak sebelum pembentangan bajet hari itu, tempoh hari, rekod sebelum pembentangan bajet, bahawa sokongan rakyat terhadap ataupun persepsi rakyat terhadap kepimpinan kerajaan Madani ini menurun. Ini sebelum bajet. So, kita tertarik untuk melihat apakah selepas bajet persepsi mereka akan meningkat. Ini adalah dapatan yang dibuat oleh Merdeka Center daripada tahun 2018 sehingga 2023. Now, merah ini menunjukkan mereka tidak puas hati, tak suka. Biru ini menunjukkan mereka suka. Now, daripada ini kita nampak trend bahawa ada lebih kurang 4 kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan 2018, Kerajaan Muhyiddin Yassin, Kerajaan Ismail Sabri, dan akhirnya Kerajaan Madani pada hujung ini. Nah, kita bagi satu persatu. Dan kalau kita lihat dekat sini, kita nampak trend pada awal bahawa rakyat suka kerajaan ini. Ini persepsi, ini bukan reality. Ini berdasarkan persepsi. Secara persepsinya mereka suka. Tetapi as time goes by, tak suka itu dah mula meningkat berbanding dengan suka. Dan akhirnya pada bulan 1 2019, kita nampak bahawa apa yang berlaku, tak suka itu lebih. Kenapa? Kalau tuan-tuan ingat, pada waktu ini berlaku antara lain, apa dia? Fitnah berkenaan dengan tabung haji. Di sinilah bermula fitnah berkenaan dengan tabung haji dan yang lain-lain. Dan kita nampak trend ni mula tak suka tu menaik. Kemudian bila beralih kepada kerajaan Muhyiddin Yassin, sama juga. Kan? Dia bermula tak suka dahulu, kemudian dia suka. Kan? Kalau tuan-tuan tengok Februari, okey, ini memang kerajaan Pakatan Harapan Januari, masuk Februari Malaysia. Dan bila masuk bulan 5 setelah angkat subah, 58% rakyat berbanding 30% merasakan we are going to the right direction. Okey, kita dah tukar kerajaan. Baguslah ni. Tetapi tuan-tuan tengok dekat sini. Akhirnya pada bulan 2020 bulan 9, prestasi mereka mula menurun dan rakyat mula tidak suka. Kerana pada awalnya mereka menjanjikan itu dan ini, lepas itu negara tutup. Tetapi ada nampak peningkatan sedikit pada bulan November 2020. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada masa itu diumumkan KWSP, November 2020 Sinar. So nampak peningkatan. Tetapi turun balik dan akhirnya
diumumkan balik KWSP Air Citra November 2021, nampak peningkatan. Pada bulan Jun 2021 nampak peningkatan dekat sini, tetapi masih tidak cukup menyelamatkan negara pada waktu itu. Dan kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan gagal. Alright. Now, masuk Ismail Sabri. Ismail Sabri bermula dengan kerajaan ini dianggap sebagai gagal. Tetapi bila bertukar pada bulan 9, dia angkat sumpah pada Julai, Ogos, kemudian masuk bulan 9, Ogos itu Air Citra diumum ataupun Air Lestari kot. Tapi KWSP diumumkan dan mula naik. Tuan-tuan nampak mula naik, sokongan mula naik. Tetapi immediately terus turun sokongan tersebut. Sehinggalah pada November 2021-22, pada waktu itu naik sedikit di sini kerana KWSP pada bulan Mac 2022 naik sedikit. Dan akhirnya kita tengok tetap juga kerajaan sokongan menurun. Dan akhirnya berlaku pada kerajaan sekarang ini bila mula mengambil alih post-election menaik semakin baik, kemudian pada hujung 2023 mula menurun 47%, 60% kepada 31%. Now, tetapi dalam kerajaan ini tidak diperkenalkan lagi sebarang inisiatif-inisiatif yang kita sebut tadi tu. KWSP, Air Citra, kerajaan ini tak buat. Malah banyak perkara yang kerajaan ini nak, yang rakyat nak, kerajaan ini tak nak buat. Sepatutnya kalau mereka risau kepada benda ini, dia kena inject lebih banyak. Bukan, data ini diperolehi sebelum pengumuman bajet KWSP sebagainya. Now, ada orang kata, bagilah KWSP, nanti akan naik sokongan. Kita dah buktikan, walaupun dibagi KWSP, sokongan itu naik sikit dan sementara saja. Kerana apa? Mereka tak address the real issue. What is the real issue? The real issue daripada semua ini adalah berkenaan dengan ekonomi. Dan saya kata indikator ekonomi itu, dan kalau kita nampak impak dia bukan tahun ini. Impak dia 2024. Kita kena tunggu 2024 untuk kita nampak mula impak. Tak drastik tetapi bermula. Tetapi kita kena sabar. Dan dalam kesabaran tersebut, kita tak boleh sabar biar diam saja. Saya dah cakap dengan Wabi Fahmi Fazal dan beliau bersetuju kena diperkemas dan dipertingkatkan lagi penerangan kepada rakyat akan perkara ini, bahawa kita perlu, kita kena tambah lagi apa orang kata, usaha kita untuk memberitahu kepada rakyat, sabar, kita menuju ke jalan yang betul, kita kena perbaiki fundamental terlebih dahulu. Ya, some tax kita kena ambil balik, kejutan itu akan ada, tetapi ini perkara perlu lakukan untuk nak selamatkan negara. Tuan-tuan boleh download sendiri dekat Merdeka Center untuk tengok data ini. Dan the biggest problem facing the country, menurut total 77.8%, 80% Melayu mengatakan ekonomi, Cina mengatakan 69% ekonomi, Indian 80% ekonomi, Muslim Putra 84% ekonomi, peratus ekonomi 79.5%, non-Muslim Putra mengatakan isu dia adalah still ekonomi. Nah, adakah ekonomi itu bermasalah? Itu cerita lain, itu reality. Itu data, kita boleh kata tak dengan data ini, data itu. Tetapi ini adalah persepsi. So, adakah kita boleh counter persepsi ini? Itu adalah persoalan yang kita kena bahas dan kita kena jawab. Baik. Last sekali, tuan-tuan. Cerita bersatu. Wan Faizal dakwa jadi sasaran pertama diajak sokong PM. Ketua Pemuda Armada Wan Faizal mendakwa dia merupakan ahli parlimen PN yang pertama dihubungi wakil kerajaan untuk diajak mengambil alih sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pun begitu, Wan Ahmad Faizal mengakui dia hanya diajak secara baik dan tidak diugut seperti ahli parlimen lain. Dakwanya ada pihak lain selain Datuk Botak yang menawarkan peruntukan kepada ahli parlimen. Saya orang pertama dihubungi untuk alih sokongan, tapi saya tak diugut lah. Sama seperti Guru Musang, saya ditawarkan. Sudah tentu the biggest cash adalah peruntukan. Itu basic, katanya. Now, saya nak ulas. Saya nak beritahu Wan Faizal, dia nak juga kata bahawa dia ditawarkan. Saya nak kata, bukan Wan Faizal je. Semua pembangkang ditawarkan. Tak payah personal. Disebut oleh Perdana Menteri pun. Sokong kami. Nyatakan sokongan. InsyaAllah kita akan bagi, bukanlah cakap macam tu, tapi bagi proposal, kita akan bagi peruntukan. Malah peruntukan, proposal tak pernah diberikan pun oleh pembangkang. Kita kata macam ni lah, tuan-tuan. Dia pun nak juga. Dia nak kata bahawa dia ditawarkan. Tak ada. Tawaran tu tak ada. Untuk beralih sebab, of course cakap-cakap itu akan ada lah. Betul tak? Cakap-cakap itu akan ada. Tetapi tawaran jutaan ringgit sebagaimana yang berlaku pada zaman mereka memerintah, itu tidak berlaku. Namun begitu, yang menariknya, tiba-tiba keluar
Bukan Hamzah saja pemimpin pelapis Bersatu Wan Faizal. Timbalan Presiden Bersatu Wan Faizal Azumur menyatakan parti itu memiliki ramai tokoh yang berpotensi untuk mengetuai parti dan bukan terhad kepada Hamzah. Katanya dia bersetuju dengan kenyataan Muhyiddin yang menegaskan ramai pemimpin pelapis yang ada dalam parti termasuk Razi Jidin dan juga Ronald Kendi. Selain itu, Ahmad Faizal kata pemimpin sayap Bersatu juga mewakili kewibawaan untuk ditonjol sebagai ketua parti yang boleh mengambil alih tampuk pimpinan. Bukan saja nama-nama disebut, tapi ramai lagi. Misalnya Ronald, Razi dan pemimpin Armada Serikandi. Ini semua mampu mengambil alih tampuk pemerintahan. Now, kenapa tiba-tiba Faizal benda ni? Pemilihan parti Bersatu akan berlaku. Kita pun tahu camp sekarang ni di antara Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin. Now, Muhyiddin Yassin dia katakan tidak berapa sihat, berkemungkinan akan mengundurkan diri dan memberi kepimpinan kepada orang lain. Kalaupun tidak, ini merupakan term terakhir beliau menjadi pemimpin. Hamzah Zainuddin on the other hand melihat bahawa kepimpinan Muhyiddin Yassin ini terlalu lemah. Kepimpinan ini terlalu lemah. Sekarang ini berlaku rundingan, jangan ada pertebungan. Kan? Kita kena pastikan bahawa presiden tetap jadi presiden. Tetapi sampai bila sebegini? Dan mereka di peringkat angkat umbi sendiri mengatakan kalau sekiranya tidak berlaku perubahan, Bersatu akan berkubur. Bersatu akan berkubur. Bersatu akan berkubur. Kalau perkara ini tidak dilakukan dengan baik, tidak di manage dengan baik, tidak di-address dengan baik dan tidak diakui dengan sebenar-benar masalah. Kita kena faham apa masalah sebenar Bersatu. Masalah sebenar Bersatu masalah struktur. Apa masalah strukturnya? Masalah strukturnya adalah Bersatu mempunyai krisis kepimpinan. Mempunyai krisis kepimpinan. Saya bawa kenyataan daripada pemilihan pimpinan Bersatu tetap perlu dibuat ikut struktur Razi. Naib Presiden Peribumi Dr. Muhammad Razi Jidin berkata proses pemilihan bagi pimpinan parti itu tetap perlu dilakukan apabila tiba masanya dengan membabitkan struktur jawatan setia ada. Menurutnya, selari dengan penjelasan Muhyiddin Yassin, sudah pasti kepimpinan parti memerlukan kesinambungan. Apa yang jelas, Bersatu kini berada di satu tempoh yang panjang. Saf-saf kepimpinan di pelbagai peringkat perlu memastikan mempunyai pelapis agar parti terus kukuh. Sampai masa kita akan adakan pemilihan dan kita lihatlah keadaan pada waktu itu. So, kita lihat bagaimana Bersatu sekarang ini berada dalam the verge of perpecahan dan ahli Bersatu merasakan, negara khusus merasakan bahawa kalau tidak berlaku struktur ataupun rombakan di dalam kepimpinan Bersatu, maka Bersatu boleh say sayonara, selamat tinggal, goodbye kepada pilihan raya yang akan datang dan juga kepada parti itu sendiri. Struktur perubahan itu berlaku. Ditambah pula pemimpin mereka sekarang ini terpalit dengan pelbagai kes, terpalit dengan masalah-masalah. Now, Perikatan Nasional sebagaimana saya kata akan dah berpecah, bergaduh sama sendiri. Dalam hal dalaman parti mereka pun bergaduh sama sendiri. PAS sekarang ini cuba untuk nak orang kata apa, what do you call that, memastikan bahawa ahli mereka tidak berpecah terlalu teruk. Mereka cuba memastikan perkara tersebut. Tetapi mereka sedar satu perkara, tuan-tuan. Mereka tidak boleh masuk PRU akan datang dalam keadaan bersendirian. Mereka tahu mereka tidak boleh masuk PRU dalam keadaan bersendirian. Tetapi mereka juga sedar mereka tidak boleh bersama dengan Bersatu lagi. Bersatu sekarang ini sedang dan akan menjadi liability yang akan dilepaskan. Now, dalaman PAS sekarang ini sedang merancang untuk berbincang dengan UMNO. Mereka nampak bahawa Bersatu akan gone. Dengan Bersatu gone, the only party yang boleh mereka rely on adalah sekarang ini UMNO. Tetapi isu dia, adakah mereka boleh meyakinkan pimpinan Zahid Hamidi untuk bersama dengan PAS? Itu persoalan yang sekarang ini sedang dibincangkan. Sebab mereka faham dan mereka tahu di belakang UMNO tetap ada Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak akan tetap follow UMNO. Di mana UMNO pergi, terutama Sarawak, GPS. Isu dia, adakah PAS akan berjaya meyakinkan UMNO untuk bersama dalam PRU yang akan datang? Yang itu kita kena tunggu. Ataupun UMNO akan pergi sendiri, ataupun akan bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan bersama dalam pilihan raya akan datang. We don't know. We will see, insyaAllah. So, itu satu
siri yang lain nanti kita boleh tengok, kita boleh nilai, kita boleh teliti dan kita boleh lihat. Dan insyaAllah tuan-tuan, terima kasih kerana menonton saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.